Assalamualaikum, saya Nur Adila Syafiqah binti Muhammad Syafi'i dan saya akan membentangkan kertas projek saya dan tajuk kajian saya adalah tahap keupayaan murid tahun 6 dalam menjana masalah matematik semi berstruktur. Seterusnya adalah penyataan masalah. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, dapat dilihat bahawa tahap keupayaan murid dalam menjana masalah masih berada pada tahap yang rendah. Dan hal sebegini tidak seharusnya berlaku kerana berdasarkan kajian yang telah dijalankan, dapat dilihat bahawa penjanaan masalah mampu memberikan kesan yang positif berbanding menggunakan pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah terhadap pencapaian matematik murid. Dan seterusnya, kajian yang melibatkan perbezaan antara jantina ini dilihat tidak begitu banyak dijalankan. Bagi persoalan kajian yang pertama adalah apakah tahap keupayaan penjanaan masalah matematik semi berstruktur antara murid lelaki dan perempuan. Dan yang kedua adalah sejauh manakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian penjanaan masalah matematik semi berstruktur antara murid lelaki dan perempuan. Bagi metodologi kajian, reka bentuk bagi kajian ini adalah menggunakan reka bentuk kajian tinjauan dan lokasi kajian dijalankan di sebuah sekolah rendah di wilayah Persekutuan Labuan dan populasi dan persimpulan bagi kajian ini adalah populasi bagi kajian ini adalah seramai 82 orang murid tahun 6 pada tahun 2018. Namun begitu hanya 41 orang murid dipilih melalui persimpulan rawat muda. Dan daripada 41 orang murid tersebut, seramai 20 orang murid lelaki dan 21 orang murid perempuan yang terlibat. Dan instrumen kajian pula diadaptasi daripada Pitalius et al. Dan instrumen kajian ini mengandungi 4 soalan matematik semi berstruktur. Dan pelajar diberi masa selama 30 minit untuk menyiapkan tugasan ini. Dan sebelum tugasan ini diberikan kepada pelajar, mereka tidak pernah didedarkan dengan penjanaan masalah. Dan bagi penganalisisan data, data bagi kajian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis inferensi iaitu ujian T2 sampel tidak bersandar. Bagi persoalan kajian yang pertama iaitu apakah tahap keupayaan penjanaan masalah matematik semi berstruktur antara murid lelaki dan perempuan. Jawapan yang diberikan oleh murid dinilai berdasarkan rubrik yang diadaptasi daripada Rossi et al. 2015 dan rubrik asal terdiri daripada 4 kriteria namun pengkaji hanya mengadaptasi 2 kriteria sahaja iaitu struktur masalah dan ungkapan matematik. Bagi kriteria yang pertama iaitu struktur masalah, jadual ini menunjukkan struktur masalah bagi soalan yang dijana oleh murid lelaki. Dan jadual ini menunjukkan struktur masalah bagi soalan yang dijana oleh murid perempuan. Jadual ini pula menunjukkan perbezaan antara struktur masalah murid lelaki dan juga struktur masalah murid perempuan. Jika dilihat, peratus yang paling tinggi bagi struktur masalah yang dijana oleh murid lelaki berada pada tahap 2 iaitu 18.3%, diikuti tahap 1 iaitu 17.1%. Dan struktur masalah bagi murid perempuan juga dilihat mempunyai peratus yang tinggi pada tahap 2 iaitu 22.6%, diikuti tahap 1 iaitu 16.5%. Hal ini dapat menunjukkan bahawa masih ramai murid yang hanya mampu menjana soalan yang mudah. Dan seterusnya, ramai juga dari mereka yang menjana soalan yang tidak relevan ataupun tidak memberikan respon terhadap soalan tersebut. Dan dapatan ini disokong oleh Karakus et al., Rashmawati et al. Dan Saleh et al. Yang mengatakan bahawa murid-murid hanya mampu menjana soalan matematik yang mempunyai struktur soalan yang mudah. Dan hal ini kerana mereka mungkin tidak biasa dengan soalan penjanaan masalah. Seterusnya adalah kriteria yang kedua iaitu ungkapan matematik bagi soalan dijana oleh murid lelaki dan juga ungkapan matematik bagi soalan yang dijana oleh murid perempuan. Seterusnya ini adalah perbandingan antara peratus bagi ungkapan matematik soalan yang dijana oleh murid lelaki dan perempuan. Jika dilihat, peratus yang paling tinggi bagi soalan yang dijana oleh murid lelaki berada pada tahap 1 iaitu 15.9%, diikuti tahap 4 iaitu 13.4%. Manakala ungkapan matematik
bagi soalan ujian oleh murid perempuan pula menunjukkan purata-purata sepaling tinggi adalah pada tahap 3 iaitu 18.9%, diikuti tahap 1 dan tahap 4 iaitu 11.6%. Dan berdasarkan dapatan tersebut dapat dilihat bahawa murid masih belum mampu untuk menggunakan ungkapan matematik dengan jelas dan tepat. Dan dapatan ini disokong oleh Calabrese et al. Kerana operasi matematik yang digunakan oleh murid dalam jana masalah ni dilihat masih terdapat banyak kesilapan. Okey. Seterusnya, bagi dapatan persoalan kajian yang kedua iaitu sejauh manakah terdapat perbezaan signifikan skor minit ujian penjanaan masalah matematik semi berstruktur antara murid lelaki dan perempuan. Okey, analisis menggunakan ujian T2 sampel tidak bersandar. Okey, hasil dapatan menunjukkan bahawa nilai P adalah 0.574 melebihi 0.05, maka gagal menolak H0. Hasilnya menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor minit ujian penjanaan masalah matematik semi berstruktur antara murid lelaki dan perempuan. Dan dapatan ini selari dengan kajian oleh Nurul Biangah dan Effendi Zakaria yang menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan penjanaan masalah antara murid lelaki dan perempuan. Namun, dapatan ini bertentangan dengan dapatan oleh Kaba dan Senggol yang mengatakan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara murid lelaki dan perempuan. Oleh itu, kajian lanjutan mengenai perbezaan antara jantina ini perlu dijalankan, perlu ditambah, diperbanyakkan. Okey, bagi kesimpulan dan implikasi, kesimpulan bagi kajian ini dapat dilihat bahawa tahap keupayaan penjanaan masalah matematik antara murid lelaki dan perempuan masih berada pada tahap yang rendah. Dan seterusnya, skor min penjanaan masalah matematik semi berstruktur antara murid lelaki dan perempuan tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Dan implikasi bagi kajian ini dapat dilihat bahawa guru perlu memainkan peranan bagi memastikan penjanaan masalah dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya dapat melahirkan individu yang berfikiran kreatif dan kritis. Namun begitu, untuk melahirkan guru yang mampu memastikan proses penjanaan masalah, aktiviti penjanaan masalah dalam kelas ini berjalan dengan lancar, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah menyediakan modul ataupun menyediakan kursus kepada para guru supaya dapat memastikan tahap upayaan penjanaan masalah guru-guru ini berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya bagi sedangan dan penambahbaikan, kajian ini hanya memfokuskan kepada murid tahun 6 sahaja. Oleh itu, kajian yang melibatkan pelbagai peringkat umur perlu dijalankan kerana setiap peringkat umur mempunyai kemahiran kognitif yang berbeza. Okey, seterusnya, kajian ini hanya menggunakan instrumen penjanaan masalah semi berstruktur. Oleh itu, cadangan bagi kajian lanjutan adalah supaya menggunakan instrumen yang melibatkan soalan penjanaan bebas dan juga berstruktur. Okey, itu sahaja. Terima kasih.